Zatra, kembali lagi waktu ini bersama-sama dengan saya Sabri Rahman dan juga Irfan Faruqi untuk kita bawakan kepada anda program Kartini. Bersama dengan kita ketika ini Ustaz Abdul Ghaffar Ali, pengasas dan pengurus Akademi PLBQ yang akan mengupas berkenaan dengan mudahnya belajar mengaji berteknologi. Ustaz, mungkin saya boleh mulakan dengan meminta pandangan daripada Ustaz berkenaan dengan pengajian Al-Quran ini. Seawal manakah usianya perlu dimulakan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Sabri dan Tuan Irfan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya usia kanak-kanak yang patut kita dedahkan mereka ialah umur sekitar 4 tahun hingga 7 tahun. Sebenarnya belajar Al-Quran ni kita telah dedahkan anak kita seawal umur lagi. Bila kita mengazankan anak kita, kita sebenarnya kita dah memperdengarkan bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya kita dah dedahkan dengan pendengaran 2 hingga 4 tahun tu kita banyak pendengar doa dan sebagainya, bacaan-bacaan yang kita biasa doakan anak kita dan sebagainya. Tapi officially kita belajar Al-Quran untuk anak kita, kita kenalkan bila mereka boleh bercakap, boleh bertutur. Jadi kita mula memperkenalkan sedikit demi sedikit sehinggalah 7 tahun mereka, 6 tahun mereka masuk tadika dan 7 tahun mereka belajar di sekolah. Itulah umur yang sewajarnya kita dedahkan mereka dengan Al-Quran. Baik, seawal yang boleh ya Ustaz, macam Ustaz kongsikan tadi, sebolehnya 4 tahun sehingga 7 tahun. Dan Ustaz, dengan topik yang kita nak kupas hari ini berkenaan dengan belajar mengaji berteknologi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan belajar mengaji berteknologi ini Ustaz? Okey, so sebenarnya belajar mengaji berteknologi ni kita memasukkan unsur-unsur teknologi dalam pendedahan ataupun proses pembelajaran Al-Quran. Kalau dulu kita tengok textbook ataupun mushaf Al-Quran kita tu hanyalah satu mushaf teks saja. Tapi hari ini kita telah combine, kita telah memasukkan unsur-unsur teknologi dalamnya, cetakannya yang berserta dengan audio. Kalau dulu kita tengok buku Iqra tu, kita mungkin tak tahu nak mula dia kan. Kita tak boleh nak dengar dia bacaan dia. Jadi bila kita adakan melengkapkan teknologi dalam proses buku tu, maka kita boleh mendengar, kita boleh mengulang, kita boleh mengikuti dengan mudah lah. Itu yang dimaksud dengan belajar berteknologi. Jadi mushaf hari ini bukan sekadar ada mushaf saja, teks saja, tapi telah dikombinasikan dengan audio yang telah kita masukkan bacaan di dalamnya. Ya, dan saya beranggapan bahawa mengapa Ustaz punya idea itu untuk menggabungkan pengajian Al-Quran dan juga teknologi adalah untuk memastikan pengajian yang lebih mudah. Kerana kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ini, kita bicarakan tentang soal lost generation in education. Bila pelajar di sekolah tak dapat menyambung pengajian, menulis, mengira, semua terbantu. Dan Al-Quran juga berhadapan dengan situasi yang sama kan Ustaz. Kalau dulu boleh pergi ke jumpa ustazah di surau, tapi sekarang tak boleh buat begitu. Jadi teknologi membantu proses tersebut Ustaz. Betul. Dengan masalah yang kita hadapi sekarang dengan COVID-19, kita tak boleh keluar rumah dan sebagainya, memang betul sangat apa yang disebut oleh Tuan Irfan tu, iaitu kita menggabungkan lagi teknologi di mana kita boleh direct ataupun kita bertalaki terus. Kalau dulunya memang sukar untuk mereka memahami proses pembelajaran secara bertalaki yang bersemuka ni, tapi hari ini dengan adanya teknologi, maka benda tu sangat-sangat mudah untuk kita nak akses kepada pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah. Pada tahun bila sebenarnya Ustaz keluarkan produk ini? Kita sebenarnya keluarkan pada tahun 2011 lagi. Tapi pada masa itu kita hanya produk saja yang kita exposekan pada masyarakat. Jadi kita tidak lagi mengajar pada masa itu. Jadi kita hanya design produk, masukkan teknologi dan kita customize ataupun kita tailor-made betul-betul dengan cara pembelajaran Al-Quran yang dilakukan di Malaysia. Seperti kita di sekolah-sekolah menggunakan buku Iqra kan. Jadi bila buku Iqra tu kita teknologikan dia dengan bersuara. Jadi dia akan mudah anak-anak kita untuk berlatih, untuk meningkatkan kemahiran mereka, untuk mendatangkan minat mereka. Sebab ada audio padanya kan. Jadi kita ingat saya sudah lebih kurang 2011 kita mulakan pengeluaran produk-produk digital ni lah.
Dan apa lagi kelebihannya Ustaz teknologi itu selain daripada audionya, adakah kaedah pengalaman pengajaran tu itu juga lain daripada belajar dengan cara biasa ni Ustaz? Okey, yang lainnya ialah kita bila proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran mestinya kita diajar cara nak membaca, nak menuturkan seperti makhraj huruf, sifat huruf kan, kita nak belajar nak tu. Tapi yang lainnya ialah apabila kita ada alat tu, kita mudah untuk buat latihan. Sebab kita ni bila kita lepas belajar, kita kadang cepat lupa. Betul. Tapi dengan adanya teknologi ni, audio ni, jadi kita balik rumah tu, apabila lepas kelas mengaji, mereka mudah untuk mengikuti. Bacaan tu boleh dilancarkan. Jadi mereka boleh mengulang-ulang beberapa kali pada tempat yang mereka rasa sukar untuk mereka ingat. Jadi lama-kelamaan benda tu, dia adalah proses recall memory yang kita masukkan dalam elemen pembelajaran itulah sebenarnya. Cukup menarik ya dengan produk yang dihasilkan oleh Ustaz ini, iaitu pen digital yang mana boleh membantu sebenarnya tak kira usia ya Ustaz. Adakah ini hanya dikhususkan untuk kanak-kanak ataupun mereka yang sudah dewasa juga boleh menggunakannya? Dia tidak kira umur sebenarnya, tapi mereka pendekatan dia berbeza lah kan. Mungkin orang dewasa mereka mempunyai masalah yang berbeza dengan masalah kanak-kanak. Kanak-kanak ni mereka nak memulakan proses pembelajaran tu. Tapi bagi orang dewasa mungkin mereka dah pernah belajar sebelum ni, tapi terberhenti separuh jalan. Jadi bila adanya pen digital ni, maka benda tu akan memudahkan, tidak kira peringkat umur mana pun mereka berada, asalkan mereka nak mulakan belajar mengaji itu, mereka boleh menggunakan alat bantu belajar ni. Contohnya macam tak kerti dah boleh baca tapi merangkak-rangkak, katakan contoh lah kan. So dia boleh mengulang tempat yang dia mungkin gagal untuk baca dengan lancar tu. So dengan ada pen digital tu mereka boleh mengulang. Begitu juga pelajaran tajwid. Dan nak faham mungkin hukum tajwid tu satu bab, tapi nak melancarkan bacaan tu. Maka dengan adanya pen digital ni, range orang dewasa, kanak-kanak dia akan boleh menggunakan kesesuaian mereka untuk membantu mereka dalam pembelajaran Al-Quran dengan berkesan. Ya, sebab menarik bila sebut perkara itu, saya teringat pengalaman di kampung dulu di Kelantan. Kalau nak mengaji kena tunggu dah kumpul semua baru boleh start mengaji. Tapi dengan teknologi ni duduk seorang-seorang ya, sambil-sambil duduk kira guli boleh mengaji begitu ya. Dan juga untuk orang dewasa sekarang ni dengan sibuk bekerjanya, di rumah bekerja, di pejabat juga bekerja, dengan teknologi ini boleh membantu dan memudahkan urusan tersebut. Itulah kan bila cakap ada teknologi pen digital yang membantu kita untuk membaca Al-Quran ni kan Ustaz, adakah kita juga sebenarnya masih perlu mendapat bimbingan daripada kita kata ustaz ataupun ustazah lah dalam membetulkan tajwid apabila kita membaca Al-Quran Ustaz? Pandangan Ustaz? Ya, dia sebenarnya memang pembelajaran Al-Quran ni mesti ada guru yang membimbing. Okay, jadi alat ni adalah pemudah cara saja. Ya. Jadi macam kita wujudkan kelas mengaji ni, sebenarnya bila ada kelas mengaji, mereka pergi kelas mengaji. Jadi bagaimana mereka balik untuk melakukan latihan. Dia tidak boleh mereka belajar secara sendiri sembrono, tapi mesti melalui panduan ustaz. Jadi mesti ada bimbingan. Macam kita dah ajar, macam kita dalam kaedah ni kita ada bagi buku dan sebagainya, mereka mengikut proses pembelajaran dia tu. Lepas tu baru mereka gunakan alat ni untuk mereka buat latihan. Selalunya macam Tuan Irfan cakap tadi kan, kadang kita pergi belajar, dia tak berlatih. Ramai-ramai tunggu, mungkin ada 2-3 orang je yang berlatih. Dia tak berlatih. Kita memang cikgu pun tension, anak murid pun tension lah, sebab tunggu dia seorang tu lama kan. Ustaz pun tension lah. Besok 2 minggu lepas tu dia dah segan nak datang lah kan. Dia dah mula segan, jauhkan diri, dah tak boleh baca. Tapi dengan ada alat ni, guru boleh bagi dia, okay, dengar dulu, papai fasih, baru jumpa kan. Jadi dia boleh, kita dapat compliment kan. Sebenarnya benda ni compliment kan apa proses pembelajaran. Cuma hari ni kita dah ada online ni, lagi mudah lah kan kita proses tu. Okay, baik. Untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kami Menerusi Kartini, hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Abdul Ghaffar Ali yang merupakan pengasas dan juga pengurus Akademi PLBQ dengan topik mudahnya belajar mengaji berteknologi. Saya nak sambut soalan Sabirin tadi berkenaan dengan pentingnya berguru. Sebab saya rasa semalam di Twitter viral satu video di Indonesia kalau tak silap.
baca doa makan, tapi Mhm. kena buka telefon. Tak ada ustaz yang nak baca. Okey. So, kita tak nak teknologi sampai jadi begitu kan Ustaz. Tak nak sampai teknologi menggantikan kita punya disiplin perguruan. Dan kerana itu, Ya. adakah melalui pen digital ni juga Ustaz boleh mengajar sampailah boleh jadi qari macam Syekh Basit di Mekah, Korea. Syekh Sudais. Dia sebenarnya memang seperti mana Tuan Irfan cakap tadi, memang kita perlukan guru dalam bimbingan. Kadang dalam secara menyebut sebab itu ada proses dia, kita panggil talaqi musafahah. Cuma proses talaqi musafahah sekarang ni dengan adanya online macam kita sekarang ni dengan Zoom ni, jadi kita sebenarnya benda tu hampir-hampir sama cara pembelajaran tu. Cuma dulu kita bersemuka, tapi sekarang ni kita tak bersemuka. Tapi proses bersemuka tu memang wajib dilaksanakan. Sebab proses dia ada ilmu, ada adab dia yang kita kena ikuti secara berurutan belajar tu. Okey. Itu kita dah tahulah sedikit berkenaan dengan pen digital yang dihasilkan Ustaz sendiri. Dan kita nak tahu lebih lanjut mengenai Akademi PLBQ ni Ustaz. Apa itu Akademi PLBQ? Ya. Okey, Akademi PLBQ ni asal nama dia PLBQ tu ialah package panduan belajar tu, package lengkap belajar Al-Quran. Dan akhirnya kita tubuhkan akademi. Akademi yang kita tubuhkan ni selepas beberapa masa tahun yang kita lalui proses pembelajaran ni, kita dapati mereka beli alat-alat ni hanyalah sekadar nak beli. Mungkin pada mulanya tu rasa macam boleh belajar. Tapi tengah jalan mungkin tak ada panduan yang betul, akhirnya mereka give up separuh jalan. Jadi kita tubuhkan akademi ni dengan tujuan dia kita mengajar secara online. Daripada tahun 2017 lagi saya telah mulakan pengajian belajar Al-Quran secara online. Cuma sekarang ni benda tu semakin dihebatkan lagi lah sebab proses keadaan yang hari ni kan. Jadi bila kita akademi ni kita tubuhkan 3 tahun pada tahun 2019, sebenarnya kita nak menggabungkan proses pembelajaran dengan alat bantu berteknologi ni, pen digital ni, dan kita bimbing mereka supaya mereka dapat belajar dengan berkesan. Kita semak balik bacaan mereka. Mereka boleh menggunakan alat tu untuk lakukan latihan ataupun melihat video-video yang telah kita masukkan di YouTube mengikut proses-proses pembelajaran tu. Tapi siapa nak memastikan mereka membaca dengan betul? Jadi sebab tu kita tubuhkan akademi. Officially kita dapat pantau mereka belajar dan kita dapat betulkan mereka menyebut huruf, melancarkan bacaan, tajwid. Jadi dengan itu proses tu sebenarnya dia lagi menarik sebab mereka dapat disemak bacaan mereka setelah mereka berlatih. Yang selalu kita menghadapi masalah ni, student dia tak berlatih. Jadi bila pergi depan ustaz, mereka tergagap-gagap dan sebagainya, akhirnya proses tu tidak berkesan. Tapi dengan ada ni mereka berlatih dulu, mereka dengar dulu ilmu-ilmu yang telah kita bagikan ataupun kita sampaikan dan dibacakan di hadapan guru-guru yang kita telah latih. Ya, saya beri perhatian pada tarikh yang Ustaz sebut tadi, 2019. Itu baru bibit-bibit COVID-19 nak bermula. Jadi melalui proses COVID itu, bagaimana Ustaz menghadapi untuk pastikan bahawa pengajian dan latihan itu tidak terhenti hanya kerana tidak boleh bersua muka? Okey, pada mulanya saya belum lagi COVID-19, tapi bila COVID-19 ni sebenarnya dia memberi satu ruang pengguna-pengguna yang pada mulanya mungkin skeptikal dan nak belajar secara online ni tak dibiasakan. Tapi bila pandemik ni berlaku, mereka akhirnya begitu cekap menggunakan handphone. Seperti kita ni kan, Mas Sejahtera, you nak pergi sana sini, you kena QR code. Dulu orang tak faham apa benda QR code ni. Tapi hari ni dengan mudahnya mereka nak akses handphone tu, mereka lebih faham cara mengguna. Dan Alhamdulillah benda ni sebenarnya merancakkan lagi proses pembelajaran ini dengan berkesan. Mereka rasa lebih mudah. Banyaklah manfaat dia. Nah Ustaz, saya nak tambah satu soalan. Adakah dengan penggunaan teknologi online dalam talian itu mengganggu, menjejaskan disiplin talaqi musafahah yang Ustaz sebutkan di awal tadi? Dia sebenarnya lebih dapat kita manfaatkan dia. Dan kalau dulu talaqi musafahah tu kita kena pergi, datang rumah dia, kita pergi tu. Walau bagaimanapun ada disiplin yang kita kena ikuti supaya kita juga bertemu satu ketika, satu masa tu. Tapi the rest of time kita boleh bertemu secara online. Sebab secara online ni dia dah
Hari ni teknologi tu begitu mantap, jadi dia punya proses tu dah macam kita bertemu dah. Ya. Jadi disiplin yang saya sebutkan tadi, talaki musafat tu, kita dapat sebenarnya mengeksploitasi benda tu supaya dia mengikuti proses peradaban pembelajaran Al-Quran tu secara bertalaki musafahan ni. Macam saya sebut tadi, akademi itu ditubuhkan tujuan dia untuk kita semak balik bacaan dia. Jadi dia berlatih, kita semak. Jadi kita tidak memerlukan masa yang panjang untuk kita membantu seseorang boleh pandai baca Al-Quran. Okey. Baik Ustaz, kita pun sebagai umat Islam kan percaya yang mana Al-Quran ini merupakan panduan untuk diri kita, bukan di dunia saja, malah untuk kita di akhirat nanti. Jadi dengan adanya sesi pembelajaran berteknologi sebegini ya Ustaz, adakah ia dilihat lebih menarik minat anak-anak ataupun saudara baru kita untuk lebih mengenali Al-Quran? Pandangan Ustaz? Ya, tentu sekali saya sangat bersetuju bila sebenarnya dia sangat, bila teknologi ni datang kepada kita dan kita dapat manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya, dan dia sangat memberi kesan kepada pembelajaran Al-Quran ni, sebahagian daripadanya, iaitu kita rasa mudah untuk belajar. Kalau dulu kita nak terangkan sesuatu hukum bacaan, mereka nak memperkenalkan cara sebutan yang betul, mungkin kita rasa dia punya barrier tu terlalu besar. Tapi sekarang ni dengan adanya tu, jadi macam katakan Tuan Sabini cakap tadi tentang mu'alaf kan, anak-anak kita semua tu dan orang-orang yang dewasa. Jadi dengan adanya ni teknologi ni dia sangat memberi manfaat, membantu, memudahkan proses belajaran, dan yang penting ialah berkesan. Berkesan tu penting. Kadang kita belajar ni tak berkesan, dia belajar tu dia rasa macam letih je kan, nak berlatih malas, nak apa. Tapi dengan ada ni dia akan rasa latihan tu bertenaga. Kadang orang belajar Al-Quran ni, dia satu, bila dia dah mula tahu, dia dah boleh baca, tajwid dah boleh faham, dia dah seronok nak baca dah. Dia akan itu satu anugerah Allah yang begitu natural berlaku tu. Masuk lagu sikit lagi lah zuk tu naik. Dia akan rasa subhanallah, dia rasa kan dah boleh baca lah. Jadi dia punya rasa nikmat dia tu berbeza. Okey, lagi semangat kan kita dapat sebut dengan betul, faham tajwid, tu yang penting kita dapat berikan lah. Ya, dan saya rasa ini kita kata produk ini perlu kita semua sebenarnya ada lah dekat rumah kan untuk membantu kita. Jadi dekat mana Ustaz kalau kita pendengar kita nak dapatkan produk ini ataupun pen digital ini? Okey, kita sebenarnya sudah ada ejen ataupun wakil-wakil yang kita lantik di seluruh Malaysia. Di bawah kita ada satu Facebook group kita, Family Rizki. Jadi boleh dapatkan di sana. Kita ada senarai di seluruh Malaysia, nama-nama mereka, dan mereka ni membantu. Sebenarnya saya sangat bersyukur kerana mempunyai mereka ni, mereka membantu untuk menyebarkan benda ni. Kalau harapkan saya je, memang tak pergi ke mana lah kan. Tapi dapat dengan adanya grup-grup yang membantu ni, mereka tumpukan. Jadi saya dapat tumpukan proses pembelajaran. Jadi benda ni sangat penting. Bila mereka dapat alat tu, siapa nak bantu mereka untuk belajar kan. Ada sebab tu sinergi ni dengan kita punya rangkaian pengedaran-pengedaran ni sangat penting. Boleh dapatkan di grup Rizki Family Facebook kita, dan boleh dapatkan di sana lah. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian berkenaan dengan mudahnya belajar mengaji berteknologi. Ada beberapa perkara kita sebutkan di situ, soal pentingnya pendidikan sejak pada awal, penting penggunaan teknologi untuk membantu memudah cara pengajian Al-Quran dan seterusnya untuk memastikan bahawa ia jadi pengajaran sepanjang hayat, bukan separuh-separuh seperti mana Ustaz sebutkan tadi. Sekali lagi terima kasih Ustaz Abdul Ghaffar Ali, pengasas dan pengurus Akademi PLBQ bersama-sama kami untuk segmen Kartini di Pertama Radio. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Ustaz Abdul Ghaffar Ali dengan topik mudahnya belajar mengaji berteknologi. Sekian saja untuk program Kartini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.